Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kita dapat bertemu pada malam ni. Fatimah, Ida, Zaina, Aisyah, Siswa, Zair dan sahabat saya Engineer Hafiz Karim, Muhammad Amin, Muhammad Nazri, Faris, Misbah, Zul, Bahrin dan semua yang hadir pada malam yang bertuah ni kerana Allah himpunkan kita dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu ni menyebabkan iman kita subur. Jadi renungan kita pada malam ni mesti tafsir surah Az-Zumar, surah yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, iaitu dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari semalam, contohnya riwayat Ahmad, Tirmizi, bahawa Nabi SAW baca surah Az-Zumar dan juga surah Al-Isra setiap hari. Ini menunjukkan kepada kita kepentingan yang terdapat dalam surah ini. Ia menyuburkan iman bagi si mukmin, bertambah imannya dengan melihat kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh ayat-ayat yang mulia ini. Baik, kita lihat pada ayat yang kelima pada malam ni hingga ketujuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, dalam bab qiraat menarik juga untuk kita lihat dalam tafsir Munir ni ada menceritakan tentang bab qiraat. Ini tafsir Munir yang saya galakkan tuan-tuan dari awal kita berkuliah dahulu untuk tuan-tuan miliki. Jadikan ia rujukan di keluarga tuan-tuan ya. Jadikan ia jambatan untuk memahami kalam Tuhan. Apalah nilai investment yang kita nak buat pada harga 1,100 ini berbanding dengan pulangan kefahaman yang kita dapat telusuri, hayati, tadabbur daripada ayat yang indah ni. Kalau tuan-tuan berbahasa Arab, sangat indah bahasa Al-Quran ni tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak berpeluang untuk mendalami, menguasai bahasa Arab, bacalah tafsir Munir. Saya mendapati membacanya menambah iman tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, ada satu yang menarik dalam bab qiraat di sini disebut oleh Al-Imam Al-Marhum Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili tentang bacaan para ulama. Iaitulah bila kita lihat di sini bab yardahu lakum. Ada 3 qiraat kat sini tuan-tuan. Pada ayat yang ketujuh di sini, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah redha dengan syukur kamu itu. Di sini ada 3 cara bacaan yang kita gunakan daripada hafaz, daripada Asim yang kita pakai di Malaysia, yardahu lakum. Ikhtilas bunyinya di situ. Tapi kalau kita lihat dalam qiraat yang lain, contohnya Nafi', contohnya Asim, contohnya Hamzah, maka di sini mereka baca seperti yang kita baca. Tetapi kalau Ibnu Kathir, Ibnu Zakwan, Al-Kisai, Khalah membaca dengan isba'. Isba' maknanya dipanjangkan sini, ada mat. Iaitulah dibaca yardahu lakum, yardahu lakum. Ya tuan-tuan, kalau kita baca qiraat hafaz yang ada di negara kita, yardahu lakum. Kalau ada satu qiraat lagi yang ketiga, iaitu dibaca dengan yardah lakum, diwakafkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yardah lakum ini bacaan susi. Kenapa ada kiraat-kiraan ni tuan-tuan ni? Kalau kita perhatikan dalam kiraat seperti dijelaskan oleh Syekh
Dr. Muhammad Suhaid, seorang ulama dari bumi Syam, bahawa ini adalah kesan daripada dialek kabilah-kabilah yang ada pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar wa in tashkuru yardahu lakum, in ini dipanggil adat syarat, dia menjazamkan fi'il mudhari datang selepasnya, dan jawapan kepada fi'il syarat di sini iaitu yardahu lakum. Sebenarnya ha itu ha dhamir, tapi kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah fi'il mu'tal akhir, dia ada huruf alif waw ya di hujung, maka dia panggil fi'il illah mu'tal. Maka bila dia merupakan fi'il majzumnya dengan hazaf harful illah. Jadi kalau dibaca tanpa dhamir ha itu, wa in tashkuru yardalakum, kerana ya di hujung itu telah pun dihazafkan, dijazamkan dengan sebab jawab syarat majzum dengan cara hazaf huruf illah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab lah tuan-tuan ya. Jadi bila kabilah ini mereka menganggap bahawa huruf ha dhamir yang ditambah di hujung perkataan yardahu tu, mereka anggap ia pun seolah-olah macam kalimah dalam bahasa Arab. Jadi ha itu dimatikan, seolah-olah dia merupakan jawab syarat. Jadi ha itu seperti sebahagian daripada fi'il, matikan. Itu penjelasan dari sudut lughahnya. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, Allahu Akbar, nikmatlah kita dapat memahami kalam Tuhan ini sebagaimana ia diturunkan. Tak lain tak bukan caranya ialah menguasai bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Alhamdulillah, saya belajar bahasa Arab lebih 30 tahun tuan-tuan. Nikmat yang tiada nikmat selepasnya memahami kalam Tuhan sebagaimana ia difahami oleh orang Arab, diajar oleh Rasulullah SAW. Itu nikmat yang paling besar. Tapi tak apalah, kita tak ada peluang untuk mendalami. Baca tafsir Munir ni ya. Di sini nak menerangkan kepada kita ada wajah-wajah qiraat. Bagi mereka yang minati qiraat, mereka boleh bawa dalam salat, tetapi hendaklah dimaklumkan kepada makmum. Nanti takut ada kesilapan faham. Macam kita baca surah Al-Fatihah sebagai contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada kaedah bacaan seperti itu, tapi kita kena maklumkan kepada jemaah supaya tak timbul fitnah nanti bahawa kita akan bawa qiraat yang lain. Ini berlaku contohnya dalam sembahyang tarawih. Kadang-kadang anak-anak muda yang pulang dari Universiti Tengah, mereka belajar qiraat, mereka nak beritahu kepada makmum sekalian ada berbagai kaedah bacaan, kerana itu merujuk kepada penggunaan bahasa Arab pada zaman Nabi yang diikrar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah baca 3 ayat ni, 5, 6, 7. Maksudnya dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan masukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan mengikut waktu yang ditentukan. Ingatlah dia yang maha mulia, maha pengampun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian darinya dijadikan pasangan, dan dia menurunkan 8 pasang haiwan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tiada Tuhan selain dia, maka mengapa engkau dapat dipalingkan? Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu, dan dia tidak meridai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridai kesyukuran kamu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kembalinya kamu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Kita telah lihat daripada awal surah Az-Zumar ini, Allah membuat perkaitan di antara Quran dengan kaun, iaitu Quran dengan kaun. Kaun ni, ayatul kaun, maknanya keindahan, keterserlahan, kehebatan ciptaan Allah pada gunung ganang, pada langit, bumi. Ini semua dipanggil ayatul kaun. Kenapa ya tuan-tuan? Kenapa agaknya? Ada 2 jawapan. Yang pertama, bayangkan kalau tuan-tuan pergi ke sebuah universiti yang indah, bangunan-bangunannya, landscape-nya, kemudian sudah tentulah universiti yang hebat ini memiliki barisan pensyarah yang hebat-hebat, memiliki segala-galanya hebat. Menara Gading ni tuan-tuan. Tapi tanpa kita membaca manual universiti ni, macam mana ia digerakkan, apa fakulti yang ada padanya, apa pengkhususan yang ada padanya, dia melahirkan apa, ia diberi penerapan oleh pihak MQE, kerajaan ataupun tidak, itu perlu pada documentation kan tuan-tuan. Jadi begitu juga bila kita memahami ayat-ayat al-kaun, tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar, yang hebat ini, ia perlu kepada Al-Quran untuk kita melalui tempat ini, memahami tempat ini lebih teliti. Allah, cantiknya kesinambungan yang ada dalam Quran ya tuan-tuan.
Jadi pembawakan cerita-cerita seperti ini, dia kalau dilihat oleh orang kafir yang tidak memilih untuk menjadi hamba Allah, memilih untuk jadi hamba kepada nafsunya, dia tidak memberikan apa-apa kepadanya. Tetapi bagi si mukmin, setiap benda yang dilihat itu mengingatkan dia kepada Allah SWT, iaitu yang mengirim kepadanya manual, dalil, kitab suci untuk dibaca, dan dengan itu dia dapat sinkronisekan di antara apa yang dilihat dengan apa yang dihayati. Itu kehebatannya ayat Quran kalau kita teliti, ya tuan-tuan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat mengapa Allah banyak menceritakan saiz. Kalau kita bandingkan, kita buat satu komposisi kajian, analisis, kita akan dapati ayat penceritaan tentang kehebatan ciptaan Allah ini, langit, bumi, laut, siang, malam. Ini fenomena yang Allah jadikan dalam hidup, ya, untuk tak lain tak bukan untuk melahirkan dalam diri kita bahawa Allah yang kita ibadah kepadanya ini, walaupun ketersembunyiannya yang kita tidak dapat lihat, bab kata Imam Ghazali itu, ia diserlahkan dengan kejelasan makhluk yang dijadikan, fenomena alam yang indah yang dijadikan. Jadi apa yang kita lihat itu semuanya menerbalikkan image adanya penguasa yang mencipta, pemilik yang mencatur, pentadbir ini semua, yang sungguh indah kejadiannya. Fanzur ila athari rahmatillah, lihatlah kamu kepada kesan-kesan rahmat Allah dalam kehidupan ini, pada kejadian-kejadian yang kita nampak itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita dapat melihat, membuat satu rumusan. Yang pertama tadi adalah kerana Allah nak mengkaitkan bumi yang kompleks, yang hebat ini, macam kita ibaratkan sebuah universiti yang kita masuk, tangganya, bangunannya, landscape-nya, indahnya, lokasinya, semua serba-serbi tepat. Tapi kita nak tahu juga, universiti ini diakui ke? Universiti ini diiktiraf ke? Siapa pensyarah-pensyarahnya? Maka kita perlu baca manual. Macam itu juga bila kita jalan di